Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok untuk meneruskan muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab ni sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok di seluruh Malaysia lah. Bahkan di Thailand pun popular juga. Yang mana kitab ini adalah kitab yang membahaskan, yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah sama-samalah kita muzakarah. Mudah-mudahan yang tak tahu menjadi tahu, yang tahu akan menjadi lebih tahu dan ingat. InsyaAllah tujuan saya baca ni pun untuk ingat balik apa yang telah saya belajar dulu kitab ni. Jadi kitab ni saya mengaji dengan Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Yazid, iaitulah anak kepada almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik Kedah. Sampai sekarang lah saya masih mengaji dengan dia, dengan beliau. Jadi saya khatamlah kitab ni, kitab Misbahul Munir ni. InsyaAllah saya nak baca balik untuk sebagai nak menghidupkan ilmu. Baik, jadi hukum mempelajari ilmu tauhid ni adalah hukum dia fardu ain, wajib syarak. Wajib syarak. Maknanya kalau tak mengaji dosa lah. Siapa mengaji dapat pahala, siapa tak mengaji dijanji dengan seksa sebab dia wajib syarak. Baik, kita sambung pada muka surat seterusnya. Muka surat 16 muka surat 16, itulah pada huraian sifat yang keempat. Baik, kitab Misbahul Munir muka surat 16, itulah pada huraian sifat yang keempat. Okey, ingat balik kemarin kita bahas apa? Kita bahas berkaitan dengan dalil qidam dan juga sifat yang ketiga, iaitulah baqa'. Itu yang kemarin lah. Untuk pagi ni kita sambung pula huraian sifat yang keempat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Huraian sifat yang keempat, inilah daripada 20 sifat. Ada rekod untuk simpanan ke? Baik, saya ada muat naik di YouTube channel. Boleh tengok dekat YouTube channel saya. YouTube channel saya nama Qiraati Radatul Jannah Researches. Boleh tengok dekat situ lah. Kalau dekat profil saya punya profil TikTok ni ada terus berhubung ke YouTube, boleh tengok dekat situ lah. Saya buat rakaman dekat situ, saya muat naik dekat YouTube, boleh tengok kat situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang keempat daripada 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib tiap-tiap mukallaf mempelajari, mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. Yang keempat di sini hanyalah pada bilangan, semata-mata bilangan. Kerana apa? Kerana sifat Tuhan ni sama-sama qadim, tidak terdahulu dan tidak kemudian. Itu hakikat sifat Allah. Jadi sebut keempat ini sebagai bilangan sahaja, nak memudahkan
kita orang awam ni mengaji. Sebenarnya sifat Tuhan ni dia tak ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat, tidak ada. Sebab apa? Sebab semua sama-sama qadim. Sama-sama qadim, tidak ada permulaan. Jadi tidak ada yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi sebut yang keempat di sini menunjukkan kata sebagai bilangan sahajalah, nak memudahkan kita mengaji. Huraian sifat yang keempat apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Iaitulah bersalahan ataupun menyalahi Allah Ta'ala akan segala yang baru. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan segala yang baru. Baik, bermula saya ada dubik sikit tapi ni. Bermula makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru itu yang dikehendaki di sini ialah ketiadaan menyamai zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya dan segala af'alnya, perbuatannya, itu bagi zat sesuatu dan sifatnya dan perbuatannya. Maknanya zat Allah tak serupa baharu, sifat Allah tak serupa sifat baharu, af'al Allah ataupun perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan baharu. Itu maksud dia. Itu dikatakan mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu, dengan makhluk. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wajib pada syarak. Bila kita sebut wajib pada syarak, maksudnya tak dapat tidak, mesti kena buat, mesti kena mengaji. Wajib pada syarak dengan maksud ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib pada syarak, iaitulah dijanji dengan pahala sekiranya kita buat dah, dan dijanji dengan seksa kalau kita tinggal dah. Wajib syarak. Contohnya macam sembahyang tu lah. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, semua tu dipanggil wajib syarak. Kalau kita tak buat, dijanji seksa. Kalau kita buat, dijanji dengan pahala. Itu wajib syarak. Jadi yang ni juga dipanggil wajib syarak ni, mengaji ilmu ni, ilmu tauhid ni. Jadi barang siapa tak mengaji kira dosa. Wajib pada syarak pula. Wajib apa tu? Di atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut wajib atas tu maknanya wajib syarak lah. Wajib syarak tu makna syarak duk tekan kita. Wajib tu di atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang Islam yang pertama, yang kedua orang yang dah aqil baligh sampai umur, yang ketiga sampai seruan, yang keempat sihat panca indera, yang tu dipanggil mukallaf. Kalau kita ada keempat-empat tu maknanya kita ni sudah mukallaf. Tu wajib apa tu? Mengetahui. Wajib mengetahui. Mengetahui ni dengan makna kita belajar hingga mengetahui. Kalau tak belajar, macam mana nak main ketahui tu? Dia kena belajar. Mengetahui ini wajib belajar hingga mengetahui. Tu kena takdir sikit. Mengetahui dengan maksud bahawa belajar hingga mengetahui. Sebab nak mengetahui ni ataupun ilmu ni, dia datang dengan belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Innamal ilmu bitta'allum. Nabi kata ilmu tu dengan belajar. Sebab ilmu makhluk ni ilmu kasbi, ilmu yang bangsa kena usaha, kena mengaji. Lainlah ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan ni ilmu yang zati, ilmu yang sedia ada siap dah, tak payah belajar. Yang bangsa zat dia. Yang kata wajib syarak tu mengetahui dengan bahawa belajar hingga mengetahui. Jadi diri belajar ilmu inilah dikatakan wajib syarak. Belajar ilmu tauhid inilah dikatakan wajib syarak. Memadai sekadar tahu kah? Memadai kah sekadar tahu tu? Belum, tak memadai lagi. Serta i'tiqad, serta wajib i'tiqad. I'tiqad ni tambat dalam hati. Pengakuan di dalam hati tu dipanggil i'tiqad, mengaku. I'tiqad ni maknanya mengaku di dalam hati tu. Tu panggil i'tiqad. Mengetahui serta i'tiqad dan mengaku, samalah. Mengaku dengan i'tiqad ni samalah, kena tambat dalam hati, kena ikat dalam hati. Mengaku putus, mengaku putus. Mengaku apa tu? Di dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf tu kena mengaku. Mengaku apa? Akan tentu sungguh bersalahan
yakni tak menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Di dalam hati kita tu kena mengaku bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala tu bersalahan dengan segala baharu. Tu. Dan tidak menyamainya, tak menyamainya Allah dengan yang baharu, yakni tak menyamai Allah dengan baharu, segala baharu. Allah Ta'ala tu tak sama dengan baharu. Tak sama dari segi zat dia, tak sama. Tak sama dari segi sifat dia, tak sama dari segi perbuatan dia dengan yang baharu, tak sama. Itu dimaksudkan dengan mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baharu dan tidak menyamainya. Jadi kena i'tiqad di hati kita tu. Yang mana? Mengaku di hati tu yang mana? Yang pertama, kita kena i'tiqad bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala tu bersalahan, yakni tak sama Allah dengan baharu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena i'tiqad kata Tuhan tu tidak menyamai baharu. Bila kata Allah tu bersalahan dengan baharu, maknanya dia tak sama dengan baharu lah. Tak menyamai dari segi zat dia, dari segi sifat dia, dari segi perbuatan dia, tak sama. Kena i'tiqad yang tu. Kena i'tiqad yang tu. Tu baik. Baik, firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang seperti, yang seumpama zat Allah Ta'ala. Artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu, yakni sesuatu pun daripada yang baharu ni lah. Sesuatu pun daripada makhluk ini tak serupa, tak seperti zat Allah Ta'ala. Maknanya tak serupa tu dari pihak zat dia, zat Allah tu. Zat baharu ni berjirim, zat Allah tak berjirim. Zat makhluk ni berjisim, zat Allah tak berjisim. Tu dikatakan tak sama pada zat. Zat Allah tak berjirim, tak berjisim, tak berjauhar. Zat baharu, makhluk ni berjirim, berjisim, berjauhar. Jirim ni maknanya berketul. Sesuatu yang mengambil lapang qadar zat dia. Tu dipanggil jirim. Berjisim, jisim tu jirim juga. Cuma jisim ni istilahnya adalah boleh dikerat, boleh dibelah, boleh dikikis, boleh dikerisik. Jauhar pun sama juga. Beza istilah, jauhar pun jirim juga. Cumanya jahar ini dia ada jahar firik. Kalau jahar firik tu benda yang sangat halus. Dia berasal dari jirim juga, tapi dia sangat halus. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala firman tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu pun. Maknanya tak samalah. Sesuatu tu tak sama dengan zat Allah Ta'ala. Janganlah kita menyamai zat Allah dengan sesuatu. Dan ialah ia Allah Ta'ala yang mendengar, yakni yang mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada zat Allah Ta'ala, dan yang melihat, dan Allah tu yang melihat, melihat tu dengan sifat pelihat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan bersalahan Allah Ta'ala, yakni zat Allah Ta'ala bukan jirim, dan sifat Allah bukan arat, dan perbuatan Allah bukan jenis usaha ikhtiar. Kalau zat yang berjirim itu zat baharu, kalau sifat baharu arat, kalau perbuatan baharu tu jenis ada usaha ikhtiar. Kalau Allah Ta'ala bukan macam tu. Tu maksud dia. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Iaitulah dua sahajalah, jirim dan arat. Sebab baharu ni tak lepas daripada dua ini. Bila sebut baharu, dia tak lepas daripada dua perkara. Apa dia? Tak lepas daripada jirim, tak lepas daripada arat. Sebab baharu ni dia jirim, bertubuh, bertongkol, berketul. Dan sifat dia arat. Contohnya putih. Putih tu arat, sifat bagi baharu.
Putih itu menumpang pada zat yang baharu. Menumpang pada kain. Putih itu menumpang pada dinding rumah. Jadi putih tu arak dipanggil. Dinding rumah tu dipanggil jirim. Jirim. Jadi baharu lah tu. Tu baharu. Kalau Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala tak panggil arak, dia panggil sifat. Sifat Allah yang menumpang pada zat Allah. Dia tak, yang mana zat Allah bukan jirim. Dan juga tidak menyamai, itulah tidak menyamai Allah dengan baharu, itulah dikatakan sifat mukhalafah. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kata tak menyamai Allah dengan zat baharu, tak menyamai Allah pada sifat dia, dan tak menyamai Allah pada perbuatan baharu, tak sama. Itulah dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan makna, dan bermula makna bersalahan itu ialah 3 perkara. Yang kata bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu tu, dia ada 3 makna. 3 makna. Bersalahan pada zat. Yang pertama bersalahan pada zat. Bersalahan pada zat Allah Ta'ala dengan zat baharu, tak sama. Zat Allah dengan zat baharu tak sama. Yang pertama bersalahan pada zat, dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Zat Allah Ta'ala ni bukan jirim. Apa maksud jirim? Jirim ni maksudnya benda yang mengambil ruang pada zat dia. Kalau kita kata batu, seketul batu, yang mana batu itu adalah dipanggil jirim. Kita ni pun jirim juga ni, manusia ni bertubuh. Batu tadi dipanggil jirim, yang mana batu itu dia, bila dia duduk di situ, maknanya dia mengambil qadar zat dia, tempat tu. Dia mengambil tempat qadar zat dia. Maknanya tempat dia duduk tu, angin tak boleh duduk lah. Tempat batu tu duduk tu, angin dia duduk tepi-tepi batu tu lah. Tempat, sebab ruang batu itu, batu dah ambil lah, jadi angin tak boleh duduk situ. Jadi kerana apa? Kerana batu itu telah mengambil ruang qadar zat dia. Kalau kita sama juga, kita dipanggil jirim juga, bertubuh. Bila kita duduk di satu tempat itu, mana angin tak boleh duduk situ. Angin duduk tepi-tepi kita, tempat kita duduk tu angin tak boleh duduk. Tu dipanggil jirim. Jirim ni dia mengambil tempat qadar zat dia. Jadi zat Allah bukan jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Okey, yang kata bersalahan pada zat dengan makna zat Allah bukannya jirim yang bertempat. Maknanya zat Allah tu bukan jirim yang bertempat. Sebab itulah kita tak boleh kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan tu duduk di Mekah, Tuhan duduk di sini, Tuhan tak boleh. Sebab Tuhan tu bukan berjirim. Zat dia tak berjirim, dia tak duduk sana, dia tak duduk sini, dia tak bertempat. Sebab yang bertempat ini adalah jirim. Seperti mana makhluk ni berjirim, sebab tu dia bertempat. Tapi Allah Ta'ala ni dia bukan jirim, sebab itulah dia tak bertempat. Jangan kita kata Tuhan tu duduk di atas langit, duduk di sana, duduk di sini. Salah. Pegangan macam tu salah, akidah macam tu salah. Seperti mana akidah Wahabi itulah, yang mengatakan Tuhan di atas, di bawah dan sebagainya, di atas langit, di atas arash. Salah. Sebab di atas, di bawah, di kanan semua tu tak boleh. Yang tu baharu. Baharu dia bertempat sebab dia berjirim. Tapi kalau Allah Ta'ala zat dia tak berjirim, maka dia tak bertempat. Maka zat Allah Ta'ala tak bertempat. Jangan i'tiqad kata Allah Ta'ala tu bertempat. Kalau kita i'tiqad Allah Ta'ala tu bertempat, maknanya zat Allah tu berjirim. Sebab jirim ni dia tak lepas daripada tempat. Kena i'tiqad elok. Baik. Sebab itulah Allah Ta'ala ni mukhalafah, tak sama Allah dengan baharu. Zat baharu ni berjirim, bertempat. Zat Allah tak berjirim, tak bertempat. Tu. Walaupun di mana tempat sekalipun, Tuhan tu dia tak ada tempat, dia tak berjirim, sebab dia bukan berjirim. Walaupun di mana pun, di atas langit kah, di atas arash kah, jangan samakan zat Allah dengan zat makhluk, zat baharu, tak sama lah. Sebab zat Allah ni dia bukan berjirim, bukan berjisim, bukan bukannya sifat dia bukan arat. Tu. Jadi jangan menyamakan Tuhan dengan zat baharu. Zat baharu dia berjirim, berjisim. Zat Allah bukan macam tu.
Jadi kita kena i'tiqad elok. Jadi bila zat Allah tu bukan berjirim, berjisim, maka dia tak bertempat. Walaupun di mana tempat sekalipun, Tuhan tu tak bertempat. Yang bertempat ini hanyalah yang berjirim sahaja, iaitulah baharu. Zat baharu ni berjirim, jadi dia ada tempat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan makhluk ini semuanya jirim. Tu. Dan makhluk ini, kita lah makhluk ni ataupun baharu ini, semuanya jirim yang bertempat. Tu. Yakni barang yang mengambil tempat dengan sendirinya. Maknanya kita ambil tempat qadar zat kita lah, tubuh kita. Bila kita duduk di satu tempat tu, maknanya kita duduk tu, kita ni jirim lah. Kita bertempat, kita mengambil tempat tu qadar zat kita. Kalau batu, seketul batu yang besar tu, dia duduk kat situ, maknanya dia mengambil tempat qadar zat dia tu. Maknanya tempat yang dia duduk tu, angin tak boleh duduk lah. Angin duduk di tepi-tepi dia. Sebab dia telah mengambil tempat qadar zat dia. Jadi dia bertempat sebab dia jirim. Tengkol batu tu berjirim, dia mengambil tempat. Jadi zat Tuhan bukan macam tu. Zat Tuhan bukan berjirim yang mengambil tempat. Kalau begitu, kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat sekalipun. Kalau macam tu, kalau kata zat Allah Ta'ala tu bukan jirim yang bertempat, maka kita tak boleh nak kata. Kita tak boleh kata, sekali-kali kita kata Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat sekalipun. Tak boleh kata macam tu. Siapa kata macam tu, maknanya salah. I'tiqad dia salah. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia menyamakan Tuhan dengan baharu. Yang mana baharu ini berjirim, bertempat. Tuhan, zat dia tidak berjirim, yang tidak bertempat. Jangan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Qala musannif, maka jika didapati di dalam Quran, di dalam ayat Al-Quran, kalau kita jumpa atau hadis, atau mana-mana hadis, barang yang memberi waham, menyerupai, yakni ayat yang memberi waham, yang memberi sangka, menyerupai Allah dengan makhluk, seperti ayat tu lah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu. Tu contoh ayat tu. Jadi ayat tersebut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia ayat tu dia memberi waham, memberi sangka, mengelirukan, memberi sangka menyerupai Allah dengan makhluk. Itulah Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Yang tu kalau ulama khalaf, dia kena takwil, dia kena palingkan makna dia. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan maksud Allah Ta'ala tu menguasai arasy. Menguasai arasy, bukan Allah Ta'ala tu duduk atas arasy. Yang tu dipanggil ayat mutasyabihat. Dan bertempat, sekali lagi, maka jika didapati di dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Quran atau hadis, barang yang memberi waham, memberi sangka, menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihat, dan hadis mutasyabihat. Kalau kita jumpa dalam Quran ayat-ayat yang memberi kesamaran, makna ada tu, kesamaran, kesamaran maksudnya nak menyerupai Allah tu dengan makhluk. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau Wahabi dia kata Tuhan tu bersila lendik di atas arasy, dia pegang macam tu, salah lah. Sedangkan dia kena wajib, kena takwil ayat tersebut. Bukan Allah tu bersila lendik di atas arasy. Dia kena palingkan, wajib palingkan, kena takwil ayat tersebut. Ulama khalaf takwil dengan maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itulah Tuhan yang bernama Rahman itu menguasai arasy. Menguasai, bukan bersila lendik, bukan duduk di atas arasy. Sebab ayat tersebut kalau kita pakai dengan makna zahir, dia mengelirukan, nak memberi kesamaran. Allah tu nak serupa dengan baharu. Maka qala musannif, maka wajib ditakwilkan dia, wajib dipalingkan akan maksud ayat tersebut ataupun hadis tersebut yang dinamakan ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat. Supaya apa? Supaya lepas daripada syubhah,
Bila kita paling, kita tak paling, kita boleh jadi syubhah. Syubhah ni maknanya menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi wajib kita palingkan ayat tersebut, ayat mutasyabihat tu, supaya lepas daripada syubhah, supaya lepas daripada menyerupakan Tuhan dengan makhluk, supaya lepas daripada syubhah itu, sama ada takwil itu dengan jalan ijmali, jalan borong. Contoh dia seperti takwil ulama salaf. Kalau takwil secara borong, secara ijmal, seperti mana yang ditakwil oleh ulama salaf, atau takwil akan dia dengan jalan tafsil, atau takwilkan dia dengan jalan tafsil, iaitu dengan jalan halusi, ataupun hurai satu persatu. Tafsir ni jalan halusi. Paling kurang kena takwil ayat mutasyabihat itu dengan jalan ijmal, seperti yang ditakwil oleh ulama salaf, ataupun takwil akan dia dengan jalan tafsil, halusi, seperti takwil ulama khalaf, ulama yang terkemudian ni. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, dalam surah Al-Fath ayat 10. Berkata ulama salaf, ulama yang terdahulu, pada tafsirkan ayat itu begini: bermula yadullah itu, iaitu bermula tangan Allah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan, bukan dengan makna tangan seperti tangan kita ni. Ulama salaf dulu takwil pada firman Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim tu, pada perkataan yadu tu, mereka berkata bermula yadullah itu, tangan Allah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Bukanlah lafaz yadu itu, lafaz yadu pada yadullah tu lah dengan makna tangan seperti tangan kita. Bukan, mereka takwil dengan maksud tangan kita, serupa dengan tangan kita. Kerana jikalau yadu dengan makna tangan seperti tangan kita, maka tidak dinama lagi ayat mutasyabihat. Kalau yadu tu kita takwil, ulama salaf takwil dengan makna tangan seperti tangan kita, maka ayat tersebut tak dinamakan lagi dengan ayat mutasyabihat. Dan berkata khalaf pula pada mentafsirkan ayat itu begini, pada mentafsirkan ayat yadullahi fawqa aydihim tu, bermula kekuasaan, yadu tu dengan maksud kekuasaan, bukan tangan. Bermula kekuasaan itu, yakni kekuasaan Allah itu atas segala kekuasaan mereka itu. Tu. Yang ni ditafsirkan oleh ulama khalaf, ulama yang terkemudian. Yadullahi fawqa aydihim, yadu tu dengan maksud kekuasaan. Bermula kekuasaan itu, yakni kekuasaan Allah itu di atas segala kekuasaan mereka itu. Maka lafaz yadu dengan makna kudrah, maka lafaz yadu itu dengan makna kudrah, dengan makna kekuasaan, yang ni ditafsirkan oleh ulama khalaf. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat berlaku takwil di antara dua qaul, dua golongan itu. Yang pertama golongan puak-puak salaf, ulama salaf, ulama terdahulu, dan yang kedua ulama khalaf. Jadi kita kena wajib takwil ayat-ayat tersebut. Jangan pakai makna zuhir ayat tersebut. Allah tu ada tangan seperti tangan makhluk, salah. Siapa kata tangan tu seperti tangan makhluk tu salah. Baik. Tapi yang ditafsirkan oleh ulama salaf ni bukan maksud dengan tangan makhluk. Cuma dia terus serahkan makna itu pada Allah Ta'ala. Bermula yadullah itu, bermula tangan Allah itu di atas segala tangan-tangan mereka itu. Bukan bermaksud mereka mengatakan tangan itu tangan Allah seperti tangan kita. Jadi yang salahnya kalau kita berpegang tangan itu seperti tangan kita, yang tu salah. Yang tu salah, iaitu dipanggil menjisimkan Tuhan. Itu salah. Tangan tu dengan maksud, kalau ulama khalaf, dengan maksud kekuasaan, kudrah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Jadi kena bahayalah ayat mutasyabihat ni, dia kena jaga-jagalah. Kalau silap hari bulan, boleh tergelincir akidah kita.
Apa beza jirim dengan jisim? Daniel apa ni? Al-Langgari. Dia tanya apa beza jirim dengan jisim? Jirim ni, jisim ni jirim juga. Cuma istilah dia berbeza. Jirim dengan jisim ni benda sama lah. Cuma jirim ni maksud dia benda berketul, benda yang mengambil tempat kuadar zat dia. Benda yang mengambil tempat kuadar zat dia. Contohnya macam ni, macam pen ni. Pen ni bila saya letak kat sini, dia telah mengambil tempat ni. Tempat ni kuadar zat dia ambil lah tempat dah. Ni duduk sini. Ni jirim lah ni, pen ni. Dia bila dia letak di sini, maknanya dia telah mengambil ruang kuadar zat dia. Maknanya tempat yang dia duduk ni, angin tak boleh nak masuk. Angin tak boleh nak masuk. Angin cuma duduk, angin ataupun udara cuma duduk tepi-tepi dia. Tempat yang dia duduk tu, udara dengan angin tak boleh nak masuk. Sebab dia telah mengambil ruang kuadar zat dia. Itu dipanggil jirim. Jisim pun benda yang sama juga. Pen ini juga dipanggil jisim. Jisim ni dengan maksud dia boleh kerat, boleh dibelah. Pen ni boleh kerat tak? Boleh kerat 2, boleh kerat 3, 4, 10, boleh kerat ni pen ni. Boleh belah tak? Boleh belah. Boleh dikisik tak? Boleh dikikis. Dikikis. Kalau kayu tu boleh diketam. Tu. Boleh kan? Yang tu dipanggil jisim. Maknanya berbeza istilah lah, benda yang sama. Ada di YouTube. Boleh tengok di YouTube saya. Boleh tengok di YouTube saya. Tengok dekat profil apa nama TikTok ni. Dekat situ ada gambar YouTube tu kan, tekan terus masuk ke YouTube. Ataupun kalau nak cari dekat YouTube, channel saya nama Qiraati Raudatul Jannah Researches. Qiraati Raudatul Jannah Researches. Tu. Baik. Tu YouTube lah. Kalau terus nak masuk pun boleh. Tengok dekat profil TikTok saya ni, kemudian dekat tepi tu dia ada gambar macam YouTube tu. Terus tekan tu, terus masuk YouTube. Okey, setiap rakaman saya masuk sana lah. Baik. Okey, kita teruskan. Qala musannifu rahimahullahu taala. Dan bersalahan. Yang tadi bersalahan Allah Taala pada peringkat yang pertama, iaitu bersalahan Allah Taala pada zat dia. Bermaksud zat Allah Taala tu dia bukan berjirim yang bertempat. Manakala zat baharu ni dia berjirim dan bertempat. Tu. Dan hati-hati pada ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya seperti di sini, yadullahi fawqa aydihim, surah Al-Fath ayat 10. Jadi ayat ni dipanggil ayat mutasyabihat, ayat yang yang syubhah, yang nak menyerupakan Tuhan dengan makhluk, iaitu tangan. Sedangkan ayat ni wajib kena takwil, wajib kena palingkan makna dah. Jangan terus pakai zahir ayat. Kalau kita tengok zahir ayat, boleh nak serupa dengan makhluk. Allah ada tangan. Sedangkan ulama khalaf takwil. Ulama khalaf takwil tangan dengan maksud kudrah, kekuasaan. Iaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Takwil kena wajib kena takwil. Baik. Jangan pegang yadullah tu dengan maksud tangan Allah seperti tangan makhluk. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Baik. Okey, teruskan. Tu yang pertama, bersalahan Allah Taala pada zat. Okey, yang kedua pula, bersalahan Allah Taala pada sifat. Dan bersalahan pada sifat itu, jadi bersalahan ni kalau orang ngaji ilmu lahu dipanggil mubtada'. Kena ada bermula. Dan bermula bersalahan Allah telah pada sifat itu, bersalahan pada sifat itu khabar ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad. Sifat Tuhan tu bukan arad. Yang bertengak dijirim. Bertengkap ni maknanya menumpang dijirim. Sifat Allah tu bukan arad. Arad ni sifat makhluk. Arad ni contohnya macam hitam ni, hitam pada pen ni. Hitam pada pen ini dipanggil arad, hitam ni.
Yang mana hitam yang ada pada pen ini dipanggil arat. Hitam tu arat, dia bertengak ataupun menumpang pada diri pen ni. Diri pen ini dipanggil jirim ni. Diri pen ini dipanggil jirim, yang mana arat bagi pen ini adalah hitam. Hitam ni dipanggil arat, sifat makhluk. Arat ni sifat makhluk. Jadi hitam yang ada pada pen ini dipanggil arat. Yang mana arat ni, hitam ni, dia menumpang pada pen. Dia menumpang pada jirim pen ni. Ni. Dia tak boleh duk asing, hitam duk asing, pen duk asing, tak boleh. Dia kena hitam tu mesti dah dia menumpang pada jirim pen ni. Tu. Faham tak? Jadi sifat Tuhan bukan arat. Tu maksud dah. Dia nak terang di sini sifat Tuhan tu bukan arat. Sifat Tuhan bukan arat seperti mana ni hitam ni tumpang pada pen ni. Pen ni jirim, pen ni jirim. Hitam tu dipanggil arat. Hitam pada pen itu dipanggil arat. Jadi sifat Tuhan bukan macam ni. Sifat Tuhan bukanlah arat yang menumpang pada jirim. Sebab zat Tuhan bukan jirim. Tu maksud dah. Sekali lagi, dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arat. Arat ni benda yang ada yang menumpang. Arat ni benda yang ada. Ni hitam ni ada yang menumpang pada jirim. Jadi hitam ni dia tumpang pada pen. Yang bertengap di jirim, yang menumpang di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Jadi arak ni, hitam ni, dia bertempat bersama dengan jirim. Dia bertempat pada pen ini bersama dengan jirim pen ni lah. Itu dipanggil arak. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan itu berjihad. Kitab nama apa? Kitab Misbahul Munir. Kitab Al-Misbahul Munir, Risalah Al-Misbahul Munir. Kalau begitu, kalau kata Tuhan tu sifat dia bukan arat yang bertengak pada jirim, bolehlah tidak bolehlah dikatakan Tuhan tu berjihad. Berjihad ni maknanya berpihak di mana-mana jihad sekalipun. Di mana-mana jihad sekalipun. Di mana-mana pihak sekalipun, pihak atas kah, bawah kah, kiri kah, kanan kah, tak boleh kata macam tu pada Tuhan, kerana Tuhan tu bukan berjirim. Tu. Dan sebagainya daripada jihad lah. Bayan dah daripada sifat-sifat yang baru, seperti apa? Gemuk, rendah, tinggi, hitam, putih. Yang tu semua sifat baru, tak boleh kita nak kata pada Tuhan. Kita tak boleh nak kata Tuhan tu gemuk, Tuhan tu rendah, Tuhan tu tinggi, Tuhan tu hitam, sifat dah sifat dia putih. Tak boleh. Sebab tu semua adalah baharu. Dan Tuhan tu tak berjihad. Dia tak duduk di atas, dia tak duduk di bawah, tak duduk kanan, tak duduk kiri. Sebab dia tak bertempat. Sebab dia bukan jirim. Tu. Sebab Allah ni bukan jirim. Sebab berjihad ini adalah jirim. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semua tu berjirim. Faham tak? Kalau Tuhan tak boleh kata macam tu, sebab Tuhan ni bukan jirim. Jadi dia tak ada sifat baru pada dia. Antara sifat baru, gemuk, rendah, tinggi, hitam, putih, semua tu tidak ada pada Tuhan. Sebab Tuhan bukan jirim. Dan dia bukan baru. Jangan kata macam tu, salah. Qala musannif, dan bersalahan. Habis dah. Bersalahan pada sifat habis dah. Dah dua dah kita bahas. Yang pertama tadi bersalahan pada zat, yang kedua bersalahan pada sifat, dan yang ketiga ni bersalahan pada perbuatan pula. Qala musannif, dan bersalahan pada perbuatan itu. Macam mana yang dikatakan bersalahan pada perbuatan tu? Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk tu macam mana? Ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru. Tak sama. Tak sama lah. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baharu. Makhluk ni tak sama. Kerana apa tak sama? Kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada. Menjadikan maksudnya menimbulkan daripada tiada kepada ada. Contohnya macam kita lah, dulu tak ada, lepas tu ada. Siapa yang menimbulkan? Siapa yang menjadikan? Allah. Tu perbuatan Allah menimbulkan daripada tiada kepada ada. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera.
Jadi perbuatan Allah yang pertama ni, dia menimbulkan daripada tiada kepada ada. Menimbulkan daripada tiada, maksudnya menjadikanlah, menciptakan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Contohnya alam ini, bumi, bintang, bulan, semua tu dulu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala cipta. Dengan maksud Allah Ta'ala menimbulkan daripada tiada kepada ada. Itulah perbuatan Allah tu yang pertama. Yang kedua pula, perbuatan Allah ni bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera. Tu. Maknanya Tuhan nak buat alam ini, dia tak perlu kepada bahan-bahan, tak perlu kepada alat-alat jentera. Faham tak? Contoh macam makhluk dia nak, kita manusia ni, kita nak buat rumah, kita perlukan bahan-bahan, simen, bata, alat-alat untuk buat rumah. Tu maksud dah. Kalau kita tak ada alat-alat, kita tak ada bahan-bahan, macam mana nak boleh buat rumah? Tak boleh buat rumah. Bangunan ke, kita nak buat apa? Kita nak buat jalan raya, kalau tak ada jentera, tak ada alat-alat, tidak ada bahan-bahan nak buat jalan tar tu, macam mana boleh? Jadi tak samalah perbuatan makhluk. Lagi pula perbuatan makhluk ni dia ambil daripada benda yang sudah ada. Contohnya makhluk dia nak buat rumah, manusia nak buat rumah. Dia nak buat rumah, dia ambil daripada benda-benda yang Tuhan buat siap lah. Bata, batu, semua tu benda yang sudah ada. Maknanya Tuhan dia bukan macam tu. Tuhan perbuatan dia menjadikan, menimbulkan daripada tiada kepada ada. Dan pula perbuatan Tuhan tu dia bukan daripada bahan-bahan, dia tak perlukan bahan-bahan. Dia nak buat alam ini, dia tak perlukan bahan-bahan, perkakas semua dan alat jentera, dia tak perlukan. Dia cuma menimbulkan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan Tuhan. Dan bukan perbuatan Allah dengan menggunakan bahan dan ikhtiar usaha. Perbuatan Tuhan tu dia bukan ikhtiar usaha, hanya perbuatan menimbulkan daripada tiada kepada ada. Faham tak? Itu perbuatan Tuhan, berbeza dengan perbuatan baharu. Tu. Baik habis. Jadi kita dah bahas 3 dah, iaitulah bersalahan Allah Ta'ala pada perbuatan. Jadi dah 3 dah kita bahas. Yang pertama bersalahan pada zat, yang kedua bersalahan pada sifat, dan yang ketiga bersalahan pada perbuatan. Baik, qala musannifu rahimahullah ta'ala. Kemudian dan dalil. Dalil lepas pada kita i'tiqad macam tu dah, kita kena tahu dalil lah. Tiap-tiap sifat kena tahu dalil. Dan dalil, ini dan bermula dalil, ini dalil aqli lah. Dalil ada 2. Yang pertama dalil naqli, iaitu ayat Quran atau hadis. Yang kedua dalil aqli, dalil yang bangsa kena fikir. Di sini dalil aqli ya. Dan dalil ini dan bermula dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mana ada dalil? Dan tidak menyamai Allah itu, menyamai Allah dengan baharu itu. Qabadah ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal lah. Fikir dengan akal yang Allah Ta'ala bagi tu. Jikalau, sebut jikalau di sini maknanya jikalau fardu takdir. Jikalau fardu takdir, benda hakikat tak berlaku pun macam tu. Cuma sebut ni sekadar jikalau fardu takdir. Kalau Allah Ta'ala tu tidak bersalahan bagi segala yang baru. Kalau Allah tu tak bersalahan, tak berbeza dengan baharu, tak bersalahan, nescaya adalah ia Allah tu menyamai ia sesuatu yang baru ini. Kalau Allah tu tak bersalahan dengan baharu, maka dia sama dengan kita, sama dengan baharu. Maka jika menyamai ia Allah dengan yang baru, dengan makhluk ni, kalau dia sama macam mana? Tentulah ianya Allah pun baru. Kalau Allah tu sama macam kita, dia pun macam kita, baru juga. Contoh dia seperti itu juga, baru seperti itu juga. Kalau dia tu tak bersalahan, maknanya dia baru serupa dengan kita. Dan iaitu menyamai Allah dengan baharu tu batil, palsu, karut, tak betul. Sebab apa? Kerana telah terdahulu sabit qidam. Telah terdahulu sabit qidam, pada sifat qidam dulu tu, dengan dalil-dalil yang nyata. Iaitulah dalil pada kata bahasan daur dan tasasul pada sifat qidam Allah tu. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tetaplah
Allah tu tak sama dengan baharu. Dan tidak menyamainya hanya Allah, itulah pengakuan ataupun i'tiqad di dalam hati yang sebenar, yang betul, yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, kata kepada puak-puak musyrikin yang tanyamu tu, katakanlah kepada mereka puak-puak musyrikin tu, Allah Ta'ala itu satu. Allah Ta'ala tu satu, esa. Allah yang dituju segala hajat, atas segala mengakalinya. Allah tidak beranak. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan dia. Allah tidak dilahirkan dia. Dan tidak ada baginya, dan tidak ada baginya Allah yang menyerupai sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Ini dalil ayat Quran lah, yang menyatakan Tuhan tu tak sama dengan sesuatu pun. Tak sama pada pihak zat dia, tak sama pada pihak sifat dia, tak sama pada pihak perbuatan dia, tak sama dengan makhluk sesuatu pun. Maka nyata daripada surah Al-Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan, yakni tak sama dengan segala yang baru. Wallahu a'lam ay alimun. Jadi secara kesimpulannya, bahawasanya Allah Ta'ala tu tak sama dengan baharu. Janganlah kita duk serupakan Allah dengan baharu. Jangan kita kata Tuhan tu ada tangan, ada kaki, ada di sana, ada di sini, duk di atas, duk di bawah. Itu semua adalah baharu. Jangan kita samakan Allah dengan baharu. Jangan kita menjisimkan Allah. Jangan kita kata Allah tu sama baharu. Allah tu tak sama dengan baharu. Jadi bahayalah, bahaya besar bagi mereka yang i'tiqad mengatakan Tuhan tu sama macam kita. Baik. Jadi mudah-mudahan live kita ini memberi manfaat untuk semualah, InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. InsyaAllah ada masa nanti kita sambung pula pada muka surat 18 huraian sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua, memberi kefahaman, memberi pengetahuan, memberi perbezaan kepada kita semua, yang mana baharu, yang mana qadim, yang mana sifat Allah, yang mana zat Allah, yang mana perbuatan Allah, yang mana makhluk berbeza. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.